Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nova Razila binti Nordin, memegang nombor matrik C20A1309. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai kesan animasi grafik terhadap golongan kanak-kanak bawah umur. Pada peringkat pendahuluan, penggunaan animasi dalam sistem televisyen menerima sangat banyak kesan positif. Hari ini, sedemikian kerana ia banyak membantu kanak-kanak dalam fasa pembesaran mereka. Dari awal mereka sudah terdedah dengan perkara yang positif dan baik. Apabila mencipta animasi grafik untuk kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, ia adalah sangat penting untuk mempertimbangkan kebolehan kognitif dan perkembangan mereka. Kesederhanaan juga diperlukan kerana ia dapat memastikan animasi itu ringkas dan mudah difahami. Penggunaan warna yang berani dan bersemangat dengan bentuk dan watak yang jelas juga dapat membantu kanak-kanak untuk memahami cerita tersebut. Kita juga dapat mengelakkan visual kompleks atau abstrak yang boleh mengelirukan kanak-kanak kecil. Seterusnya ialah objektif kajian. Menambah pengetahuan terhadap kajian mengenai kesan animasi grafik terhadap golongan kanak-kanak bawah umur. Seterusnya ialah mengetahui terma dan cara dalam penghasilan filem yang akan ditayangkan untuk kanak-kanak bawah umur. Dan yang ketiga, mengenal pasti interaktiviti kepada audiens yang menonton. Seterusnya ialah persoalan kajian. Antara persoalan kajian yang timbul semasa kajian ini dilakukan oleh penyelidik ialah apakah jenis jalan cerita yang sesuai untuk kanak-kanak bawah umur? Adakah impak itu sampai kepada audiens yang menonton? Yang ketiga, apakah reaksi yang akan diberi oleh audiens selepas menonton filem tersebut? Dan yang seterusnya, apakah yang akan dihadapi oleh animator ketika menghasilkan filem yang konteksnya berbeza daripada biasa? Dan yang terakhir ialah apakah perbezaan cerita animasi grafik kepada remaja dengan kepada kanak-kanak bawah umur? Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dapat memberi pengetahuan baru mengenai kesan animasi grafik kepada golongan kanak-kanak bawah umur. Dan yang kedua, mengetahui kepentingan konteks di dalam sesebuah filem. Seterusnya, dapat memberi kelompok baharu untuk animasi bawah umur. Dan yang keempat, memudahkan penonton memahami jalan cerita dan mempercepatkan sel-sel otak mereka berfungsi untuk memikirkan benda baharu. Yang terakhir ialah memudahkan para ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka melalui perkara yang mereka minati seperti kartun animasi. Seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian ini adalah mengenai kesan animasi grafik kepada golongan kanak-kanak bawah umur yang berada di fasa penting untuk membesar. Seterusnya ialah dalam masa yang sama, kandungan yang sesuai dengan umur. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua kandungan animasi sesuai untuk kanak-kanak yang kecil. Ini kerana sebahagian ibu bapa tidak mahu anak mereka terdedah dengan benda yang tidak sepatutnya pada usia yang muda. Yang terakhir, mereka juga haruslah mengelakkan apa-apa konteks yang menakutkan, ganas atau terlalu matang untuk kumpulan umur mereka. Ia sangat bagus jika hanya fokus pada tema seperti persahabatan, pembelajaran dan penyelesaian masalah. Kita pergi kepada kajian literatur. Menurut CBA pada tahun 2013 mengatakan animasi ialah bentuk ekspresi audiovisual yang menarik dan sangat boleh disesuaikan dengan tema kepada kanak-kanak. Dan ia sangat berkesan dalam menggabungkan imej bergerak dan bunyi bersama-sama untuk bercerita dan menerangkan idea. Di dalam metodologi kajian pula, terdapat dua jenis kajian, iaitu kajian berbentuk kualitatif dan kajian berbentuk kuantitatif. Penyelidikan
kualitatif mempunyai bentuk data tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Data kualitatif adalah dalam bentuk ilmu temubual, pemerhatian, analisis dokumen, bentuk kajian yang dilaksanakan oleh pengarah kajian berbentuk kualitatif, dan saya membuat kajian ini berbentuk kualitatif. Kesimpulannya, dalam kajian ini, pengkaji telah menerangkan tentang kesan animasi grafik kepada golongan kanak-kanak bawah umur untuk mengenal pasti masalah yang berlaku dan menerangkan keperluan kajian ini dilakukan. Penyelidik juga telah menetapkan objektif, umum dan spesifik untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berlaku berdasarkan penyataan masalah yang telah dikenal pasti. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian.